Assalamualaikum semua anak-anak. Hari ini kita akan belajar tajuk dalam bidang hadis, pelajaran 9, iaitu tajuknya kemuliaan berdikari. Kemuliaan berdikari bidang hadis. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yahtatiba ahadukum uzmatan. Maksudnya jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api ala zohrihi dan menanggungnya di atas belakangnya, iaitu untuk dijual, khairal lahu, pasti lebih baik baginya, min an yas'ala ahadan, daripada dia meminta-minta kepada seseorang. Fayu'tiyahu, lalu orang itu memberi kepadanya, au yamna'ahu, atau orang itu menolaknya. Maksud hadis Maksud potongan hadis pula. Maksud potongan hadis dalam peperiksaan mungkin dia minta maksud hadis atau maksud potongan hadis. La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zuhrihi. Maksudnya jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api dan menanggungnya di atas belakangnya, iaitu untuk dijual. Potongan yang kedua, khairul lahu min an yas'ala ahadan, pasti lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang. Fayu'tiyahu aw yamna'ahu, lalu orang itu memberi kepadanya atau menolaknya. Maksudnya di sini ialah kelebihan berdikari atau bekerja sendiri itu adalah lebih baik daripada meminta-minta. Apa konsep berdikari ataupun apa maksud berdikari? Berdikari bermaksud berusaha sendiri dan tidak bergantung kepada bantuan orang lain. Maksudnya tidak meminta-minta. Kita lihat konsep berdikari di sini. Yang pertama, dia membebaskan diri daripada bergantung pada pihak lain demi memelihara maruah dan kemuliaan diri. Yang kedua, dia meyakini kemampuan diri untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Yang ketiga, dia berazam dengan hemah yang tinggi untuk meningkatkan kualiti diri, masyarakat dan negara. Keempat, dia akan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menyara kehidupan. Yang kelima, dia akan menggunakan potensi diri yang dikurniakan oleh Allah SWT seperti kekuatan tubuh badan dan kecerdikan akal untuk perkara yang bermanfaat. Itu antara konsep. Apa pula kelebihan berdikari? Kita lihat kelebihan berdikari dari sudut agama, dari sudut ekonomi, dari sudut pendidikan dan dari sudut kemasyarakatan. Dari sudut agama, ianya menjadikan agama Islam dipandang tinggi kerana umatnya rajin berusaha. Dari sudut ekonomi pula, ia mendapat sumber pendapatan yang diyakini halal. Mendapat sumber pendapatan yang diyakini halal. Yang ketiga, dari sudut pendidikan, akan melahirkan modal insan yang berkepakaran tinggi melalui penerokaan ilmu dan kemahiran. Dan yang keempat, dari sudut kemasyarakatan pula, berdikari dapat memperkasakan daya saing masyarakat untuk mempertingkatkan taraf kehidupan. Daripada hadis tadi, kita dapat mengambil 4 pengajaran di sini. Kita dapat mengambil 4 pengajaran hadis di sini. Yang pertama, kita hendaklah ingat bila pengajaran mestilah dimulai dengan perkataan kita hendaklah memandang mulia kepada pekerjaan yang halal walaupun hasilnya sedikit. Kita hendaklah memandang mulia kepada pekerjaan yang halal walaupun hasilnya sedikit.
Kalau untuk menjawab peperiksaan, di sini dipanggil pendahuluan. Pendahuluan jawapan. Kita hendaklah pendahuluan jawapan memandang mulia kepada pekerjaan yang halal, itu adalah isi, walaupun kita tukar kepada perkataan supaya, seperti, untuk, agar, kita tukar di sini. Kat sini kita boleh buat, kita hendaklah memandang mulia kepada pekerjaan halal yang halal untuk mendapat hasil yang baik, untuk mendapat hasil yang diberkati. Itu kalau teknik dalam menjawab peperiksaan. Yang kedua, kita hendaklah menghindari perbuatan meminta-minta dan bergantung kepada orang lain demi memelihara kemuliaan dan maruah diri. Untuk menjawab soalan peperiksaan, kita tukar sedikit. Kita hendaklah menghindari perbuatan meminta-minta dan bergantung kepada orang lain untuk memelihara kemuliaan dan maruah diri. Yang ketiga, kita hendaklah mencari ilmu dan kemahiran untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Ini dah lengkap dah. Kita hendaklah pendahuluan mencari ilmu dan kemahiran, isi, untuk, kata hubung, mendapatkan pendapatan yang lebih baik, huraian. Yang keempat, kita hendaklah membantu orang yang memerlukan pertolongan mengikut keupayaan agar hidup dihormati. Ini pun dah lengkap. Kita hendaklah sebagai pendahuluan membantu orang yang memerlukan pertolongan mengikut keupayaan, isi, agar, kata hubung, hidup dirahmati.